Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik. Tuan-tuan dan bapak semua, salam sejahtera. Satu lagi berita hangat hari ini yang diterima oleh channel ini, dan saya tergerak hati saya untuk mengulas perkara ini, untuk menyampaikan hujah hari ini kepada Anda semua. Tapi sebelum saya meneruskan info hangat, berita hangat hari ini, politik di Malaysia, saya meminta jasa baik kamu semua untuk tekan butang subscribe, supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini tuan-tuan dan bapak, satu berita daripada Malaysia kini yang saya lihat sangat mempunyai banyak connection, mempunyai banyak kesinambungan yang bakal berlaku kepada Perikatan Nasional. Satu sumber mengatakan Taqiyuddin ataupun Hamzah, calon ketua pembangkang. Taqiyuddin Hasan dan juga Hamzah Zainuddin, ada satu sumber mengatakan mereka adalah calon ketua pembangkang. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan disebut-sebut menjadi calon ketua pembangkang yang akan dikemukakan Perikatan Nasional. Sebelum saya meneruskan hujah ini, saya berpikir tuan-tuan dan puan-puan semua, dan saya juga berharap kamu mempunyai respon untuk ini. Kenapa bukan Muhyiddin yang menjadi ketua pembangkang, sedangkan beliau adalah pengurusi Perikatan Nasional? Salah seorang pemimpin tertinggi Perikatan Nasional yang enggan dinamakan berkata Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang enggan memegang jawatan itu. Sedangkan mereka berdua adalah pemimpin tertinggi di dalam Perikatan Nasional. Muhyiddin sebagai pengurus CPN, manakala Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional selaku Presiden PAS. Muhyiddin, menurut satu sumber ini, Muhyiddin tidak mahu memegang jawatan itu. Begitu juga Abdul Hadi tidak berhasrat untuk menduduki kursi berkenaan. Berdepan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, PN perlu menampilkan pemimpin yang bertenaga. Oke, tuan-tuan dan bapak, setelah saya membaca sehingga rangkap ini, berdepan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Perikatan Nasional perlu menampilkan pemimpin yang bertenaga. Oke, tuan-tuan dan puan, berapakah beza umur dari Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin? Tuan-tuan dan puan, umur Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim, dan Abdul Hadi Awang, mereka sama. Umur mereka sama, tuan-tuan dan puan. Untuk pengetahuan kamu, umur mereka 75 tahun. Datuk Sri Anwar Ibrahim 75 tahun, Hadi Awang pun 75 tahun, dan begitu juga Muhyiddin Yassin. Namun, kenyataan daripada Perikatan Nasional, saya bacakan kepada Anda sekali lagi, berdepan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Perikatan Nasional perlu menampilkan pemimpin yang bertenaga. Adakah ini menunjukkan mereka ini memang lemah, mereka ini memang mengaku kalah dengan Perdana Menteri pada hari ini, sedangkan mereka adalah parti pembangkang dan mereka ingin mencari calon ketua pembangkang yang lain selain daripada mereka untuk menentang Perdana Menteri, melawan kerajaan perpaduan, membangkang kerajaan perpaduan. Dua nama yang sedang dipertimbangkan PN pada hari ini ialah Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan, yaitu Taqiyuddin Hasan Setiausaha Agung PAS dan Hamzah Zainuddin adalah pemimpin tinggi Bersatu. Jadi tuan-tuan dan puan semua, saya ingin bertanya dengan kamu tuan-tuan dan puan, adakah ini menunjukkan bahwa Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan Hadi telah mengaku kalah dengan kenyataan daripada PN ini? Dalam pada itu, PAS yang menyumbangkan kursi paling banyak sebanyak 43 kursi parlimen pada PRU ke-15, dan PN yang membabitkan Bersatu, PAS, dan Gerakan berjaya memenangi 73 kursi parlimen. Jadi, sumber juga berkata PN turut
mempertimbangkan untuk melantik Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai Ketua Pembangkang. Bagaimanapun karakter Tuan Ibrahim yang dilihat agak lembut kurang sesuai untuk jabatan itu. Kita memerlukan orang yang agresif untuk mengasak Anwar. Jadi adakah ini ketakutan sebenar Perikatan Nasional kepada Perdana Menteri pada hari ini? Ataupun adakah benar-benar mereka memilih calon yang betul untuk menentang Anwar Ibrahim? Dan kenyataan daripada PN ini bahwa umur yang sama ini, mereka ini seangkatan, Muhyiddin, Hadi, dan juga Anwar. Tapi Muhyiddin dan Hadi menolak untuk menjadi Ketua Pembangkang. Jadi coba Anda membuat andaian kamu, tuan-tuan dan puan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih sudah setia bersama di dalam channel ini. Satu perkara menarik yang saya nak kongsi dengan kamu, satu isu hangat hari ini. Setelah kemenangan besar yang dikatakan, keputusan rasmi Padang Serai, Parlimen Padang Serai semalam yang menyaksikan Perikatan Nasional mempunyai majoriti yang sangat tinggi, terdapat satu suara-suara sumbang, suara-suara yang tak baik ataupun cuma pendapat yang mengatakan mungkin undi yang dibuat itu sebahagiannya dibatalkan. Itu cumalah pertanyaan kepada beberapa orang di media sosial. Kerana terdapat beberapa pengundi yang tidak tahu calon yang mereka undi itu telah tarik diri disebabkan pembentukan kerajaan perpaduan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan isu hangat kita pagi ini, saya meminta jasa baik kamu, kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan terkini politik daripada channel ini. Segelintir pengundi di Padang Serai tidak tahu calon tarik diri, dan sebabnya adalah di atas sebab kerajaan perpaduan dibentuk. Beberapa pengundi bagi PRU 15 di Parlimen Padang Serai masih tidak mengetahui tentang dua calon yang menarik diri dan juga memberi laluan kepada calon Pakatan Harapan PH Dr. Muhammad Sofi Razak. Seorang netizen yang berkata sebagai pengundi, beliau ini kali pertama mengundi dan sememangnya teruja untuk menunaikan tanggung jawab sebagai rakyat Malaysia menyokong sistem demokrasi Malaysia. Namun beliau membuat pengakuan bahwa beliau tidak mengetahui ada calon yang menarik diri. Beliau yang melanjutkan pengajian di sebuah institut pengajian tinggi awam di Perak, baru pulang ke kampung Tunku Putra pada Jumaat lepas dan tidak mendapat maklumat mengenai perkara tersebut. Katanya beliau ini tinggal di hostel, tempat belajar, dan tidak tengok berita sebab tiada televisyen di situ. Sekarang saya balik kampung sebab ada cuti pertengahan semester, tidak tahu pula ada calon menarik diri, katanya. Beliau adalah seorang pengundi yang ditemui pemberita selepas selesai mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badlisha hari ini. Berita yang bertarik pada 7 Desember pada 7.30 pagi. Dalam pada itu, netizen yang lain juga membuat satu kenyataan. Beliau juga berkata yang menetap dalam kawasan Parlimen Kulim, Bandar Baharu, terlepas daripada mendapat maklumat dan hebahan mengenai calon yang menarik diri. Katanya, saya memang tak tahu ada calon tarik diri. Saya mengundi di Parlimen Padang Serai sebab dulu saya menyewa di sini. Tapi 7 anak saya semua sudah mengundi di Parlimen Kulim Bandar Baharu sebelum ini, katanya. Beliau adalah, selain daripada itu, beberapa netizen yang lain, responden yang lain juga membuat kenyataan begitu. Ada juga yang tahu. Katanya, saya sudah tahu mana calon yang menarik diri. Jadi saya tak perlu mengundi mereka lagi. Walaupun ada banyak nama dalam kertas undi, saya tidak keliru sebab saya tahu mana calon yang perlu diundi. Sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan semua, calon BN PRU 15 Parlimen Padang Serai, Datuk Seri
Sivaraj dan calon warisan Muhammad Bakri Hashim telah memutuskan untuk menarik diri bagi memberi laluan kepada Pakatan Harapan Muhammad Syafiee. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti yang kita tahu, Warisan dan juga Barisan Nasional adalah parti yang bergabung dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Jadi sudah pasti mereka memberi laluan ini untuk Pakatan Harapan. Jadi, bolehkah keputusan yang telah dibuat ini ataupun pengundi-pengundi, ini hanya pertanyaan saya, ataupun pengundi-pengundi yang tidak tahu calon mereka tarik diri, undi itu boleh dibatalkan. Walaupun SPR sudah mengumumkan ataupun keputusan resmi pilihan raya di Parlimen Padang Serai yang menyaksikan Perikatan Nasional akhirnya merampas Padang Serai, tewaskan PH majority 16.260 undi di Padang Serai. PN telah menang kerusi Parlimen Padang Serai daripada Pakatan Harapan pada PRU ke-15 dan mendapat majority yang sangat tinggi. Calon PN Datuk Azman Nasruddin menang dengan majority 16.260 undi, mengalahkan saingan terdekat Dr. Muhammad Sofi Razak daripada Pakatan Harapan.